Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Sekali lagi bersama dengan saya Cikgu Abdullah di channel Matematik SSM tingkatan 5. Okey, hari ini cikgu nak bincang soalan percubaan Okey, 3 negeri Johor, Kelantan dan KL lah. Okey, dan KL. So cikgu pergi kepada soalan daripada Johor dulu soalan percubaan SPM 2021. Okey, kita tengok soalan yang pertama. Puan Ana ingin membeli insurans kebakaran untuk rumahnya. So nilai boleh insurans rumahnya ialah RM550,000. Okey, ni nilai yang boleh diinsurankan rumahnya. Okey. So polisi insurans kebakaran yang ingin dibeli mempunyai co-insurans untuk menginsurankan 80%. So kat sini co-insurans pelajar kena tahulah co-insurans. Okey, daripada nilai boleh insurans hartanya dan deductible sebanyak RM5,000. Okey, cikgu recall balik dua perkara pelajar perlu tahu. Okey, kat atas lah. Pertama sekali co-insurans. Co-insurans. Okey, co-insurans dia tulis kat sini 80%. Okey, 80% maksudnya 80-20 lah. So 80 ni daripada syarikat insurans. Okey, 20 ni daripada pemegang polisi. Okey, pelajar kena tahu apa dia co-insurans. Co-insurans ni ialah perkongsian bersama Okey, kena take note sikit, perkongsian bersama. Perkongsian bersama antara syarikat insurans dan pemegang polisi. Ni kena tahulah. So dia akan bagi nilai. So kalau 80%, 80-20 lah. 80 tu syarikat, okey, dan 20 tu pemegang polisi. Okey, ni yang pertama. Yang kedua, pelajar kena tahu deductible. Apa dia deductible? So cikgu take note dekat bawah ni, deductible. Okey, pelajar kena tahulah deductible ni adalah jumlah yang perlu dibayar lah. Jumlah yang perlu dibayar oleh pemegang polisi. Okey, pemegang polisi sebelum membuat tuntutan sebelum membuat tuntutan. Okey. So deductible ni berlaku kepada 3 lah. 3 jenis insurans lah. Harta. Okey, yang ni kesihatan kesihatan. Okey, dan insurans motor lah. Okey, dia tak boleh kepada insurans hayat lah. Okey, ni nota ni pelajar perlu tahu. Okey, kita pergi terus kepada soalan. Okey. So lagi sekali, Puan Ana ingin membeli insurans kebakaran untuk rumahnya dengan nilai boleh insurans rumah itu ialah RM550,000. Okey, polisi insurans kebakaran yang ingin dibelinya mempunyai co-insurans untuk menginsurankan 80% daripada nilai boleh insurans hartanya dan deductible sebanyak RM5,000. Okey, hitung jumlah insurans yang harus dibeli oleh Puan Ana. So harus dibeli senang 80 per dengan 100 lah. Per dengan 100 darab dengan 550,000 So kita tekan kalkulator. Okey, 80% 0.8 darab dengan 550,000 150,000. So jawapannya 440,000. 440,000. Okey, sama macam skema ni Ni skema dekat bawah ni. Okey, settle soalan yang pertama. Okey, soalan yang kedua. Okey, Puan Ana telah mengalami kebakaran. Okey, dan jumlah kerugian ialah sebanyak 80,000. Okey, hitung bayaran pampasan yang diterima
Puan Ana jika menginsurans rumahnya. Okey, pada jumlah insurans yang harus dibeli. Okey, so dekat sini dia nak bayaran pampasan. Okey, so dekat sini kita tulis satu formula, satu formula pampasan. Okey, sama dengan jumlah insurans yang dibeli. Jumlah insurans yang dibeli, okey, bahagi dengan jumlah insurans yang harus dibeli. Okey, darab dengan kerugian. Okey, tolak dengan deductible. Yang ni pelajar kena tahulah. Pelajar kena tahu. Ni formula asas. Formula asas. Okey. So settle Okey. So macam mana kita nak kira? Sekarang ni dia nak pampasan yang akan diterima Puan Ana jika menginsurans rumahnya. So sekarang ni dia insurans rumah dia pada jumlah insurans yang harus dibeli. Senang. Kalau harus dibeli senang Jadi pampasan sama dengan jumlah insurans yang harus dibeli tadi berapa? 440,000. So kita kira direct lah. 440,000. 3. Okey, darab dengan kerugian dia. So berapa kerugian dia? 80,000. Okey, tolak dengan deductible. So deductible dekat sini dia ada deductible dia berapa ribu ni? 5,000. So 5,000. Okey, sekejap cikgu semak. Okey, so banyaknya nilai mistake minta maaf pelajar. So sekarang ni senang. Kalau cikgu tertinggal kalau dia dah beli insurans tu dengan insurans yang harus dibeli, jadi jumlah kerugian dia tolak terus dengan deductible. So yang ni tak ada kaitan ni. Jadi insurans yang kerugian dia berapa? Kerugian dia 80,000. 1, 2, 3 ditolak dengan deductible terus So 5,000. So dia akan dapat pampasan dia 75,000. Sorry pelajar. Okey, so dekat sini 75,000. 75,000. Okey, so settle. Okey, senang. Kalau dia beli dengan insurans yang harus dibeli ni senang. Okey, kalau dia beli insurans dengan jumlah insurans banyak ni, ni soalan yang kedua ni kita guna formula ni lah. Okey, so cikgu kira semula. So dekat sini dia beli insurans tu 350,000. So sekarang ni pampasan. Okey, pampasan sama dengan insurans yang dia beli ni 350,000. Okey, bahagi dengan insurans yang harus dibeli tadi itulah yang kita kira 440,000. Okey, didarab dengan kerugian dia. Berapa kerugian dia? 80,000. Okey, tolak dengan deductible dia 5,000. Okey, so dekat sini kita boleh kira lah. So cikgu tekan kalkulator. 350,123 bahagi dengan 4, 40, 123. Okey, dah bahagi. So didarabkan dengan 80,000. 1, 2, 3 tolak dengan 5,000. Okey, so jawapan dia pelajar akan dapat 58,636. 58,636.36 58,636. Okey, 58,636.36. Ni cikgu tertinggal lah.
Okey, so settle untuk soalan B soalan B settle. Okey, kita pergi kepada soalan yang ketiga. Okey, yang ketiga, rumah Puan Ana telah mengalami kerugian menyeluruh. Okey, jika dia menginsurans rumahnya dengan jumlah 400,000. Okey, hitung bayaran yang diterimanya. So sekarang ni dia insuranskan rumah dia 400,000. Yang ni mudah Okey, jadi pampasan sama dengan rumah Puan Ana telah mengalami kerugian menyeluruh. Dia menginsurансkan rumahnya dengan jumlah 400,000. Hitung bayaran pampasan. So kita kira teruslah 400,000. Okey, tolak dengan deductible. So deductible tadi 5,000 lah. 23. So dia akan dapat 395,000. Okey, ni pampasan dia lah kalau dia beli insurans sebanyak 400,000 Okey, cikgu nak buat lagi. Cikgu buat lagi pembetulan lagi sekali. Semacam salah je ni. Okey, Puan Ana telah mengalami kerugian menyeluruh. Okey, dia mengalami kerugian. Okey, jika dia menginsurансkan rumahnya RM400,000. Okey, hitung bayaran pampasan. So dekat sini dia tak cerita berapa kerugian dia lah. So bila dia tak cerita berapa kerugian dia, tapi dia cerita berapa nilai dia insuranskan rumah tu, so kita kira terus macam tadi sama je 400,000. Okey, tolak dengan 5,000 saja bukan 50,000. So 395 tu 23. Okey, so settle untuk soalan insurans yang pertama lah. Okey, so kita pergi kepada soalan insurans daripada negeri Kelantan. Okey Encik Khairul mempunyai polisi insurans perubatan dengan Kudus Insurans. Okey, dengan peruntukan deductible 800. Okey, dan fasa peratusan co-insurans 80/20. Okey, hitung bayaran yang ditanggung oleh Kudus Insurans dan Encik Khairi. Okey, ni mudah kita cerita tadi co-insurans tadi So cikgu ulang balik sikit. Co-insurans so dekat sini dia dah tulis 80/20. So 80 ni syarikat insurans dan 20 ni adalah pemegang polisi. Okey, so sekarang ni soalan dia, hitung kos ditanggung oleh Kudus Insurans. Okey, so sekarang ni dia ada deductible dekat situ lah. Okey, so macam mana kita nak kira? Okey, first kali sebelum kita kira kita kena tengok pelindungan polisi itulah. Perubatan yang dilindungi oleh polisi berjumlah 22,500. Ni pelajar kena take note Okey, yang pertama sekali kita kena kira dulu 22,500. Ni polisi kita. Okey, mesti ditolak dengan deductible siap-siap 800. So kita kira dapat 22,500. 22,500. Okey, ditolak dengan 800. Okey, so pelajar akan dapat 21,700. Okey, 21,700. Okey, yang ni nilai yang kita kira dekat sini dekat co-insurans tadi. So kita kira yang pertama Kudus. Okey, so cikgu buat kat sini Kudus. So 80 per dengan 100 didarab dengan 21,700. Yang ni yang Kudus tanggung lah. Okey, so kita tekan kalkulator 0.8 darab dengan jawapan yang kita dapat tadi So Kudus tanggung 17,360. 17,360 ni Kudus tanggung. Okey, kalau Encik Khairi 20 lah. So Khairi
20% didarab dengan 21,700. Okey. So kita cek 0.2 didarabkan dengan 21700. So pelajar akan dapat 4,340. 4,340. Yang ni ditanggung oleh kita ataupun Cik Khairi, tapi jumlah ni mesti ditambah dengan deductible dia lah, 800. So kita akan dapat, so tambah 800. Okey, so 5140. Tu 40. So settle untuk soalan daripada negeri Kelantan. Okey, so kita pergi kepada soalan insurans daripada Kuala Lumpur lah. Kuala Lumpur. Encik Leong mempunyai rumah kediaman dengan nilai boleh insurans harta sebanyak 500,000. Okey. So polisi insurans kebakaran yang ditawarkan mempunyai co-insurans untuk menginsurankan 90%. Okey, daripada nilai boleh insurans dan deductible sebanyak 4,000. So kita tahu 90% maksudnya 90 10 lah. Okey, 90 ni syarikat insurans dan 10 ni adalah pemegang polisi. Okey. Soalannya, hitung jumlah insurans yang harus dibeli. So harus dibeli 90% lah. So 90% didarabkan dengan 500,000. 3. So kita kira lah, potong 1 2 1 2. Okey, so kita tekan kalkulator 90. Okey, didarabkan dengan 5,000 5,000. Okey, so 450,000 lah. Okey, 450,000. Okey, settle soalan yang pertama. Okey, yang kedua, Encik Leong telah menerima pampasan sebanyak 34,400. So dekat sini dia dah terima pampasan. Okey, setelah rumahnya mengalami kebakaran dengan kerugian sebanyak 48,000. Hitung jumlah nilai yang diinsurankan oleh Encik Leong. Okey, yang ni kita guna formula tadi formula cikgu bagi first tadi. Pampasan sama dengan nilai insurans yang dibeli bahagi dengan nilai insurans yang harus dibeli darab dengan kerugian ditolak dengan deductible. Okey. So formula dah ada. Bila formula dah ada, mudah mudah je pelajar nak jawab. So sekarang ni soalannya dia dah bagi, dia telah terima pampasan. So kita guna formula yang ada ni lah. Terima pampasan 34,400. Okey, sama dengan nilai insurans yang dibeli. Maksudnya hitung jumlah nilai insurans yang ni insurans yang dibeli inilah. Okey, so kita andaikan dia X lah, senang. Okey, bahagi dengan nilai insurans yang harus dibeli yang atas tadi tu. Okey, 450,000. So 450,000 didarabkan dengan kerugian dia. So kerugian dia 48,000. Okey, ditolak dengan deductible. So deductible dekat sini 4,000. Okey, so pelajar boleh tekan kalkulator lah. Okey, tekan kalkulator. Okey, kita ambil kalkulator, kita settlekan lah. Seperti biasa ni darab ni, yang ni darab ni. So dekat sini dah ada berapa ribu ni? 48, 1, 2, 3, 48,000 X. Okey.
Yang ni 34,400 didarabkan dengan 450,000. 1, 2, 3. So kita dapat dekat sini 1.5 1.548 1.548 darab 10 kuasa 10 lah kat sini. Ok, so kat sini pun kita darab juga. So kita akan dapat 45 tu 2, 3 tolak dia ataupun darab darab dengan 450,000 darab 4,000. So kita akan dapat dekat sini lah. So kalau cikgu tekan engineering 1.8 darab 10 kuasa 9. So tolak 1.8 darab 10 kuasa 9. So yang ni kita settlekan seperti biasalah. Yang ni bawa datang sini. Ok, jadi tambah So pelajar boleh kira tambah, lepas tu kita bahagi dengan nilai 48,000. So kita akan dapat nilai X tu. Ok, so cikgu tekan calculator. Ok, so cikgu kira X tu dapat 360,000. So 360,000. So yang ni yang Encik Leong beli. Kalau dia terima pampasan sebanyak 34,000. So settle kat sini settle kat sini. Ok, so rasanya itu saja daripada cikgu untuk hari ni. Diharap video cikgu membantu Ok, maaf kalau ada salah tadi tu. So cikgu dah betulkan. So boleh like, subscribe di channel cikgu, dan boleh komen dan boleh tanya apa saja soalan Ok, terima kasih. Assalamualaikum.